pada akta tu, kita kena menubuhkan komiti. Jawatankuasa ya. Jawatankuasa itu yang akan melihat apa jenis hazard, apa jenis bahaya. Barulah dia sebenarnya hazard dan bahaya ni dia bukanlah terus kita pakai PPE. Kita kena analisis. Contohnya kalau kita tahu mesin kita itu akan mengeluarkan bunyi yang tinggi, kita tak terus pakai earplug. Ya. Kita terus mencari apakah punca menyebabkan bunyi itu meningkat. Mungkin kita akan adakan apa dipanggil modifikasi, atau kita menukar material yang kita gunakan. Setelah kita mengambil langkah pertama, ini dipanggil pendekatan engineering, pendekatan kejuruteraan. Kita mengurangkan bunyi dulu. Kemudian kalau tak boleh juga kita kurangkan pendedahan pekerja di kawasan bunyi bising itu. Ya. Jadi bila saya cakap peringkat kedua, ini dipanggil peringkat pengurusan. Dia tak boleh dedahkan pekerja terlalu lama pada hazard itu. Barulah kalau kita melihat peringkat pertama dan peringkat kedua itu tidak memberi kesan yang baik, barulah kita mencari apakah alat yang boleh digunakan untuk melindung sistem pendengaran disebabkan bunyi tadi. Kalau kita lihat di kapal terbang, dia tidak boleh kurangkan bunyi. Sebab kalau kurang bunyi dia tak boleh terbang. No business. Jadi untuk itu dia kena pakai earplug. Diwajibkan pakai earplug ataupun earmuff. Jadi sebenarnya PPE bukan satu pendekatan yang terus digunakan. Dia hasil daripada penganalisaan pada peringkat pertama dan kedua. Barulah kita ni. Jadi bila PPE kita dah pilih, maka komiti akan set satu polisi mengatakan kawasan ini mesti menggunakan earplug kerana dia bising. Iaitu peraturan dan cadangan ini dikomunikasikan kepada pekerja dan visitor, pelawat. Pelawat pun terlibat. Bukan saja audien dalaman, pelawat, subkontraktor, subkon. Siapa juga yang berurusan? Siapa yang berurusan gitu. Jadi kadang-kadang company besar ni dia banyak sub. Jadi kalau berlaku letupan dia kadang-kadang bukan pekerja dia. Contohnya Petronas. Bukan pekerja dia. Ini adalah pekerja yang disubkan kerja itu. Tapi kesan dia kepada dia sendiri. Image dia. Itu sebab komiti harus bertegas. Tidak ada kompromi kalau kerja kawasan ini mesti ikut peraturan safety. Mesti pakai ini, mesti ada dia punya standard prosedur apa semua kan. Ini penting. Dan ialah kita pun bila kita lihat bahawa itu langkah pertama mewujudkan jawatankuasa. Dan seterusnya selepas ada jawatankuasa dah mengenal pasti apakah pendedahan bahaya dan lain-lain. Barulah kita kenakan training. Latihan kepada pekerja. Kepada pekerja. Kalau kita lihat, kalau dulu saya bekerja di pelantai minyak. Sebelum kita pergi pelantai minyak, kita kena melalui apa dipanggil sea survival. Kita bagaimana kita nak terjun daripada pelantai minyak kalau pelantai minyak terbakar. Barulah kita kompeten untuk kerja di pelantai minyak, ada sijil. Kemudian kalau kita pergi dari KL ke Kertih, kita tunggu chopper nak pergi ke pelantai minyak lebih kurang 2 jam, 3 jam. Naik helikopter. Kita ditayangkan lagi gambaran melalui TV bagaimana kita nak selamat. Ini dipanggil cara di bawah sedar, nanti kita akan bertindak kan. Contohnya kalau kita naik kapal terbang, sekarang kalau kita pergi naik kapal terbang, pramugari. Dia akan tunjukkan cara-cara nak pakai bagaimana? Safety jacket. Kalau 10 kali kita naik kapal terbang, 10 kali dah ditayang benda itu. Ini untuk melahirkan budaya, kesedaran. Jadi bila berlaku benda ini kita boleh bertindak. Jadi training itu kata Datuk Seri Dr. Mahathir, bila kita buat kerja berulang-ulang. Kita degi pakar dan sedar. Kan, berulang-ulang, bertubi-tubi. Jadi latihan tu kena ada frekuensi dia. Cara berkala. Mungkin dalam setahun ada 2-3 kali training. Jadi dia orang ada membentuk budaya. Jadi bila ada berlaku macam kes mesin terberhenti, dia mesti tahu, mesti inform kepada supervisor. Supervisor akan. Jadi latihan itu secara inilah. Supaya bawah sedar tindakan itu akan berlaku. Macam kita naik kereta, nampak lampu merah kita berhentilah. Semula ada respon. Dah ada respon. Ada respon. Jadi ini latihan perlu ada. Jadi bila kita set komiti, kita perlu ada latihan. Mesti ada konten. Ada bukan komiti yang tak ada konten. Kena ada kandungan yang nak disembahkan. Dan dia mesti berterusan. Walaupun tidak berlaku kemalangan. Maknanya latihan berterusan itu penting. Berulang kali itu. Macam kita menghafal sefet. Satu kali dua. Kita kena selalu baru menjadi ingatan kepada kita. Dan seterusnya selepas ada latihan, sudah kita ada pertama wujudkan jawatankuasa, kedua mengadakan latihan, dan seterusnya apakah langkah yang seterusnya? Kita apply
Maksudnya kita melaksanakan. Melaksanakan bukannya ni kita perlu ada enforcement. Bukanlah penalty ke apa, maksudnya kita perlu ada pegawai yang membuat pemeriksaan. Kalau dulu kita bekerja di limbungan kapal misalnya, ada supervisor yang pakai baju putih, topi putih, helmet, dia akan round. Setiap 1 jam, setengah jam, dia tengok subcon ni ada tak pakai helmet. Ada tak dia pakai fire extinguisher bila nak welding. Ada tak dia pakai blanket. Macam kalau kebakaran dia boleh ni kan. Dia boleh mengatasi mengatasi apakah apa dia punya tindakan-tindakan yang seterusnya. Ini tugas safety officer. Dia bukan relax aja, dia kena pusing round cari tengok apakah kemungkinan akan berlaku hazard yang akan menyebabkan kemalangan akan datang kan. Dan kalau kita perhatikan bahawa kesedaran ni sudah mula ada pada kaki tangan. Kadang-kadang mereka sendiri datang mohon untuk mendapatkan latihan, dan ini merupakan sudah ada nampak peningkatan. Terutama dengan kejadiannya berlaku pertama di Petronas, Kertih berlaku, kemudian diikuti dengan monorail, tayar monorail jatuh menghimpak salah seorang wartawan, David Celaya, dan yang ketiganya Proton, kaki tangan Proton dihimpap mol itu Saya ingat dia menggunakan kuasa mol ni dinaikkan menggunakan kuasa hidrolik, mungkin tersumbat ke apa. Inilah apabila kita tidak mengambil langkah yang persiapan yang lebih rapi, ini jadi timpa. Dan sebagai sering memberi motivasi kepada syarikat dan juga kaki tangan, apa agaknya saranan Cik Razali ni pada kaki tangan dan juga syarikat-syarikat? Saya kira yang penting kita ikut peraturan. Maksudnya kita set satu komiti dulu. Barulah kita duduk berbincang apakah hazard yang kita hadapi. Sebab tu bila saya beri penerangan, saya tidak terus-terus kata mesti pakai helmet, mesti pakai respirator, tak. Saya membangkitkan memberi definisi apa itu bahaya. Bagaimana kita nak kontrol bahaya. Kan? Barulah kita, dan bagaimana kita nak memilih pendekatan, sama ada pendekatan engineering ke, pendekatan pengurusan ke, ataupun pendekatan menggunakan PPE. Barulah jadi kita lihat begitu, kesedaran ini timbul bila kemalangan itu akan dapat dikurangkan. Kalau kita ikut ILO punya bulan Mei 2002, dia kata tiap-tiap hari 5,000 kematian akibat kemalangan seluruh dunia, 5,000. Ini statistik ILO di Geneva, Switzerland. Dan kita harapkan kepada para penonton khususnya Selamat Pagi Malaysia dan juga yang mengendalikan operasi ataupun yang terdedah kepada kemalangan mengambil berat mengenai dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini penting, dan kita harapkan kempen keselamatan dan kesihatan pekerjaan, iaitu Minggu Keselamatan, kempen keselamatan 2002 yang di mana Pulau Pinang menjadi tuan rumah, akan mendapat sambutan terutama dari kalangan industri kecil dan sederhana. Ini penting. Dan bagi syarikat besar sudah tentu, dan kita harapkan ini akan menjadi satu budaya dalam pekerjaan kita. Kita akan berehat di sini, dan selepas ini kita akan ke segmen seni bersama dengan konsert Melodi Emas Ahmad Nawab. Saya, penerbit Hanif dan juga Bayani, dan Hanim sempat melihat raptai semalam. Saya terkejut tengok konduktornya Mustafa Yusuf, Orkestra Simfoni ni. Tangan ke kiri kanan, amboi. Itulah. Dan terus saja untuk menikmati, kerana saya tengok ada Haiti Kosendang, ada DJ Dave, dan juga pengantinnya lah, Datuk Ahmad Nawab. Jadi kita tengok selepas ini. Mungkin tengah sedang baru nak buat ni, tak apa. Saya ingat bagi peminat konsert Ahmad Nawab, inilah peluang untuk menyaksi di Istana Budaya, dan tiketnya tak mahal, cuma 25, 50, 30 dan 120. Lebih kurang 120. Saya ingat ini konsert yang paling murah lah, saya ingat, kerana kalau nak menyaksikan Ahmad Nawab sendiri yang telah pun
menghasilkan lebih 2,000 lagu, saya ingat kita kena menyaksilah. Ini satu penghargaan kepada komposer itu. Dan terus saja bersama dengan Ahmad Tamimi selepas ini.